ini saya dah masukkan dalam Telegram dan juga di dalam incoming messages ya. Boleh terus klik pada link dan kita boleh mulalah. Setakat ini okey, selamat datang ke dalam Pedek. Sila masuk Pedek ya. Dalam ni dah ada Aiman, Dania, Elisha, Haziq, Ain, Aina dan juga Zihan. Faiz Daniel dan Haris Haikal belum masuk lagi. Boleh masuk sekarang. Klik pada link nota kelas yang saya bagi tu. Okey. Kita akan sentiasa buka dua screen lah. Kita akan sentiasa refer kepada dua ya. Satu nota Pedek, satu lagi nota pada gambar pada Google Meet. Okey. Hari ni kita nak tengok polimer. Jadi untuk polimer ni kita akan membincangkan apakah maksud polimer itu dan kita juga akan tengok proses-proses penghasilan polimer lah, jenis-jenis polimer lah dan sebagainya lah. Okey, Haris Haikal dah masuk, Pedek sekejap ya. Aiman sudah, Daniel sudah, Haris sudah, Elisha sudah, Kifayat dah, Holis dah, Haziq sudah, Ain sudah, Aina sudah, Diana sudah, Zihan sudah. Takif belum masuk lagi ya. Link Pedek tu boleh masuk link Pedek sekarang. Okey, saya lampirkan lagi sekali ya. Alright, so kita mulalah pada hari ini, kita mula ya. The first slide tu adalah link kehadiran tapi jangan risau. Kalau ada yang masuk lambat kemudian pun saya akan bagi jugalah akses pada nota ni ya. Okey, pertama sekali ialah bila kita cakap pasal polimer, polimer ni sebenarnya adalah satu molekul yang besar, satu molekul yang kompleks dan dia membentuk rantai macam gambar yang saya bagi pada rajah ni ya. Pada slide ni itu contoh molekul polimer lah. Kalau kita tengok dekat situ dia ada bulat-bulat kecil dan ada ada rantai-rantai antara molekul-molekul kecil bulat-bulat tu kan. Jadi kalau kita tengok dekat situ, bulat-bulat kecil tu adalah monomer. Okey. Molekul-molekul kecil adalah monomer dan molekul-molekul besar adalah monomer ini membentuk satu molekul besar yang kita panggil sebagai polimer lah. Sekejap ya. Alright. So bila kita tengok dekat sini, polimer ni anak-anak dia ada dua jenis, iaitu polimer yang semula jadi macam, sekejap ya. Polimer ni ada dua jenis, sebentar. Dia tak keluar pula yang saya conteng-conteng ni ya. Okey, sekejap ya. Okey, boleh refer pada Google. Okey, dah ada yang conteng-conteng ni. Saya sengaja share slide ni dalam bentuk draw so that kamu boleh buat catatan kat situ lah. Itulah tujuan dia ya. Boleh nak catat apa-apa boleh, tak ada masalah. Alright, sekejap ya. I have to share my screen. Alright, sekejap. Saya nak share screen sebenarnya. Where's my screen? This one. Okay, boleh refer pada Google Meet untuk tengok apa yang saya conteng-conteng, apa saya tulis-tulis ni. Okay, anak-anak, polimer ni, molekul-molekul kompleks ni terdiri daripada dua jenis, iaitu polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. Semula jadi sebab dia wujud secara semula jadi, dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Contoh polimer semula jadi ialah getah lah. Okay, dan getah ni kita dapatkan daripada susu getah, pokok getah. Dan kalau daripada haiwan pula contohnya macam bulu kambing biri-biri, atau dari sudut kita punya makanan pun ada juga
merupakan polimer. Misalnya polimer kanji yang ada dalam nasi. Dan seterusnya adalah polimer sintetik, iaitu polimer buatan manusia yang kita guna bahan kimia lah. Contohnya nylon dan juga teflon. Jadi ada juga polimer tu, polimer yang kita selain daripada nylon dengan teflon, kita juga ada polimer sintetik macam plastik. Plastik tu sebenarnya ada jenis-jenis dia, kita nak bincang hari ni lah jenis-jenis polimer plastik tu. Sebab ada plastik yang kita tengok sifat dia macam kaca, dia lut sinar. Ada juga plastik yang sifat dia macam mudah dibentuk, macam plastik bag lah, ataupun macam berbagai produk plastik yang kita guna untuk beli air mineral atau untuk buat pembungkusan makanan, bungkus biskut dan sebagainya. Jom kita tengok contoh-contoh polimer semula jadi dan apakah unit-unit asas yang membina polimer tersebut. Okay. Contoh yang pertama, kumpulan untuk polimer semula jadi. Polimer semula jadi ni, bila kita sebut polimer, macam saya sebut tadi, polimer ni adalah molekul yang kompleks yang dibina daripada unit-unit kecil yang kita panggil sebagai monomer. Contoh polimer yang pertama ialah kanji. Kanji ni adalah polimer yang ada dalam nasi, dalam tepung gandum. Kalau pagi ni kamu makan cornflakes misalnya. So cornflakes tu juga dalam tu ada gandum, dalam tu ada polimer kanji misalnya ya. Jadi kanji ni polimer kanji dibina oleh monomer glukosa. Jadi fungsi dia adalah untuk memberikan tenaga. Sel-sel badan menggunakan glukosa untuk menghasilkan tenaga untuk buat macam-macam aktiviti sel lah. Dia nak buat mitosis ke, dia nak hasilkan enzim ke, macam-macam. Protein juga adalah monomer. Protein ni adalah nutrien, polimer protein adalah nutrien yang dapat daripada daging. Daging ada, daging ayam, daging lembu, daging isi ikan. Otot-otot kita dibina menggunakan protein. Jadi protein ini anak-anak dibina oleh monomer asid amino. Badan kita bila kita makan daging ni anak-anak kan bila orang yang nak bina badan, dia nak badan dia jadi lagi besar. Maklumlah bila umur remaja ni kan kamu cepat meninggi. Jadi kadang-kadang ada setengah orang bila dia meninggi, peningkatan dia punya masa atau otot-otot badan tu tak selari sebab mungkin disebabkan oleh pemakanan dia yang kurang protein. Jadi protein ni dibina, polimer protein dibina menggunakan monomer asid amino dan monomer asid amino ini digunakan untuk membina sel dan tisu badan. Jadi sel dan tisu badan ni yang paling prominent, yang paling jelas kita nampak ni kita punya daging lah. Yang kita sebut bicep, tricep, itu adalah daging kita. Basically yang kita makan tu adalah otot-otot, otot kambing, otot lembu, otot ikan dan sebagainya. Ada juga polimer semula jadi yang kita guna untuk selain daripada makan. Digunakan untuk membina atau menghasilkan banyak jenis produk dalam kehidupan kita lah, iaitu getah asli. So getah asli yang juga dikenali sebagai latex dibina oleh monomer isoprena. Jadi getah asli inilah yang digunakan untuk membuat produk berasaskan getah dan yang paling prominent sepanjang musim wabak COVID ni ialah getah asli
banyak digunakan untuk menghasilkan rubber glove untuk medical users kan, untuk kegunaan perubatan. Jadi sepanjang pandemik COVID ni memang harga getah asli naik lah, dan one of the biggest salah satu syarikat yang paling untung sekarang ni ialah syarikat yang menghasilkan rubber glove, syarikat yang menghasilkan medical equipment berasaskan getah asli. Okay. Seterusnya anak-anak, jom kita tengok polimer sintetik pula. Okay. Polimer sintetik ni anak-anak ada beberapa jenis. Plastik yang kita duk guna untuk buat botol plastik yang kita kegunaan plastik yang sekali guna, maknanya lepas kita consume, lepas kita makan, lepas kita minum, kita buang. So itu plastik tu yang orang Kelantan duk panggil supik gelenyar tu, itu diperbuat, plastik tu kita tak panggil plastik sebenarnya. Istilah yang sebenar ialah polyethena. Okay. Polyethena ni monomer dia ialah ethena. Poly maksud dia banyak. Polimer polyethena dibina oleh monomer ethena. Dia ada keupayaan untuk mudah dibentuk. Jadi digunakan untuk buat botol plastik, beg plastik, baldi, cebok dan macam-macam lagi lah yang ada kat rumah kita ni. Banyak produk plastik kan, nak buat Tupperware, Tupperware, semua ada. Okey. Polisterina pula, polystyrene, sebelum ni di kedai makan memang banyaklah guna bekas carbon fiber. Nanti sekejap carbon fiber nanti. That is a good question ya. Saya perasan ada seorang tanya ni, carbon fiber apa pula. Biarlah soalan tu kat situ, nanti saya akan jawab ya. Saya takut saya lupa. Biarkan soalan tu dekat slide tu ya. Okey, kalau ada soalan, kalau tak nak unmute mikrofon, boleh tulis atas slide supaya saya boleh tengok pada soalan tersebut. Pada slide ini juga dan slide sebelumnya, saya biar ada draw function kat situ in case kamu nak lukis-lukis lah, buat catatan kat situ ya. Okey. Untuk polystyrene, sifat dia very spesifik ya. Polysterina ni dia penebat haba yang sangat baik. Tetapi disebabkan penggunaannya yang mencemarkan alam, untuk beberapa negeri di Selangor, beberapa negeri macam Selangor dan Pening, tak silap saya, penggunaan polystyrene ni tidak dibenarkan lah, sebab polystyrene ni antara penyumbang terbesar penghasilan sampah-sampah di dua negeri ini. Jadi instead of kita guna polystyrene, kita guna bekas yang rupa dia lebih kurang sama macam polystyrene, warna dia brown. Itu diperbuat daripada material lain yang boleh diuraikan apabila dibuang. Kalau polystyrene anak-anak, kita biarkan sampai beratus tahun, dia tak terurai ya. Kita koyakkan macam mana pun, dia molekul-molekul atau molekul-molekul polystyrene ni ambil masa bertahun-tahun untuk terurai menjadi stirena, monomer stirena tu ya. So sebab itulah ada setengah negeri dan negara ban penggunaan polystyrene ni lah. Okay, the next one yang kita nampak macam plastik luksinar tu, itu adalah perspex. So monomer yang membina polimer perspex ni adalah monomer metil metrakilat. Cuba kamu tengok dekat situ gambar tu, rupa dia macam kaca. Sifat yang luksinar itu membolehkan perspex ni digunakan untuk buat cermin pesawat dan tingkap kenderaan. Jadi sebab itulah kereta kita bila kita ketuk tu, kita pegang cermin tingkap tu, kita rasa macam dia bukan kaca lah, dia basically plastik. Dia adalah sejenis polimer sintetik yang luksinar, diperbuat daripada perspex. Okey, getah juga ada juga versi yang sintetik. Sifat-sifat dia lebih kurang sama macam getah asli,
mula dihasilkan, getah sintetik ni mula dihasilkan apabila pada zaman 80-an dulu negara kita ni jadi antara pengeluar terbesar getah asli lah. Jadi untuk menyaingi atau untuk bersaing dengan getah asli keluaran negara-negara ASEAN ni macam kita, Indonesia kan. Jadi ada negara dia come up buat inovasi, buat getah sintetik. Sifat dia yang elastik tu sifat dia masih sama, elastik, tapi sorry, ada baru masuk. Okey, kejap. Okey, selamat datang Koyum. Okey, apa saya sebut tadi? Okey, getah sintetik ni juga ada sifat-sifat dia elastik, lebih penempat haba yang baik. So neoprene ini digunakan untuk buat diving suit. Cuba tengok pada getah yang digunakan untuk buat apa tu? Suit renang, especially suit berenang, suit untuk apa tu nama dia, nak jadi surfer. Okay kan, kalau nak jadi surfer dia pakai suit untuk berenang tu kan. Itu diperbuat daripada neoprene lah. Selain daripada elastik, sifat dia juga adalah penebat haba yang baik. Sebab itulah kalau kita invest sikit beli suit berenang, kita akan boleh beli suit berenang daripada neoprene yang bila kita mandi tu kita tak adalah rasa sejuk. Dia kurangkan rasa sejuk bila mandi itulah. Jadi seronok sikit lah, lebih lama lah kita boleh mandi. Okay. So anak-anak, berkaitan dengan apa yang kita dah discuss ni, basically kita tahu polimer tu terdiri daripada, polimer ni adalah sejenis molekul yang besar dan kompleks, terdiri daripada monomer. Jom kita cuba beberapa soalan berkaitan dengan perkara yang kita baru discuss ni ya. Okey, yang pertama cuba tengok soalan ini. Okey, antara padanan monomer dan polimer berikut, yang mana betul? Protein dengan asid amino, isoprene dengan getah asli, polyethena dengan ethena, karbohidrat dengan glukosa. Okey, mana satu padanan yang betul? Okey, cuba dulu. Okey, Tania, Ain sudah, Danny sudah. Okey, bagaimana yang lain? Mana satu yang betul? Pasangan monomer dengan polimer dia. Okey? Okey, bagaimana dengan Aina, Zihan, Holish, Haris, Takif, Faiz Daniel, Syazanina? Boleh pilih satu jawapan? Pilih which one you want. A ke, B ke, C ke, D? Jom kita tengok satu persatu. Okey, Takif belum. Zihan, Aina, Syazanina, pilih satu jawapan. Holish. Alright, pilih. Senang saja ni, A, B, C saja. You can choose whatever you think is correct ya. Okay, jom kita tengok jawapan in ada 5 seconds. Alright, kita tengok ya jawapan ni. Okay, kita ingat balik istilah tadi, polimer ialah molekul kompleks, monomer molekul asas yang membina polimer ya. Selamat datang Kristina, sekejap ya. Alright, saya share juga link
link untuk nota kelas hari ni. Bila kita start kelas, kita sentiasa buka dua ya, nota dengan juga Google Meet. So, untuk A, monomer dia protein. Salah lah sebab protein ni kan polimer. Dia terbalik. Monomer asid amino, polimer protein. Dia terbalik kat situ. So, A salah. Okey, kita tengok pula B. B, monomer dia isoprena, polimer dia getah asli. Yes, betul. Jawapan dia adalah B. Okey, bagus ya. Ramai yang dah kenal ya. Okey, kenapa C salah? C dia kata politena tu monomer. Bukan politena. Nama pun ada poli. Jadi itu adalah polimer. Monomer dia apa? Etena. Kemudian kita tengok monomer untuk D, dia kata monomer dia karbohidrat. No, karbohidrat is a polymer. Monomer dia glukosa. Okey, jadi untuk soalan ni jawapan dia B. Okey, tolong tukar Qayyum, Aiman, Haziq dan Syazanina. Jawapan dia B, bola. Okey, Dania pun tolong tukar jawapan dia B, bola. Nanti kamu dapat nota ni kamu confuse pula kan. Kenapa pula jawab A, kenapa jawab D? Sebenarnya jawapan dia B. Okey, Syazanina tukar jawapan dia B, bola ya. Jawapan dia B, bola. Okey, jom kita tengok satu lagi soalan ya. Okey, polimer yang berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menggantikan kaca dalam industri? Contoh yang saya bagi kat sini, dia gantikan kaca untuk cermin kapal terbang. Mana satu? Bakelite ke, perspex ke, thiokol ke, neoprena? Okey, cuba pilih mana satu untuk gantikan kaca. Untuk gantikan kaca dalam kapal terbang. Okay, that is good. Okay, siapa lagi belum jawab ni? Mari saya check. Okay, Aina, cuba pilih Aina, Aiman, Holish, Taki, Syazanina, Danish, Kristina. Mana satu ya? Untuk gantikan kaca, contoh dekat gambar tu saya bagi kaca, apa tu nama dia? Kaca kapal terbang. Kaca kereta pun boleh. Kaca kereta. Kereta kita bukan guna kaca ya, dia guna polimer. Okey, jom kita tengok jawapan dia apa. Okey, jawapan dia ialah perspex. Perspex. Contoh yang kita baru discuss tadi dua je, perspex dengan neoprena. Bakelite dengan thiokol tu tidak ada dalam sukatan kita ya. Tapi kenapa neoprena salah? Neoprena tu sekejap ya. Okey, ada tukar dah ya. Okey, tak apa.
Okey, neoprena tu adalah monomer untuk getah. Dia bukan polimer, neoprena tu monomer. Dan itu adalah untuk getah. Jadi of course lah takkan kita nak letak getah pada kaca cermin apa? Cermin tingkap kereta kan, pada tingkap kapal terbang takkan nak guna getah. So Qayyum kena tukar jawapan pergi ke B ya, B bola, bukan Theokol ya, perspex. Alright, thank you. Okey, jadi anak-anak untuk part seterusnya kita nak tengok proses yang digunakan untuk menghasilkan polimer daripada monomer. Okey. Nama sekejap ya. Dia tak ada ni lah. Alamak. Sekejap ya. Okey, tak apa. Okey ya. So proses pempolimeran dan penyahpolimeran ni adalah proses yang berkaitan dengan penghasilan dan penguraian polimer. Okey. So, proses pempolimeran ialah proses untuk combine atau mencantumkan monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk hasilkan polimer yang besar dan berbentuk rantai. Dan rantai ni rantai yang panjang lah. Okey. Manakala proses penyahpolimeran adalah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan. Kita nak potong, tadi kan polimer tu bentuk rantai panjang. Kita nak pisahkan kepada basic unit monomer dia melalui tindak balas kimia. Pada slide ini, okey, saya dah warnakan istilah pempolimeran warna merah, istilah monomer warna purple, istilah penyahpolimeran warna hijau dan istilah polimer warna biru. Warnakan 4 bulatan kosong tu dengan warna yang sesuai. Misalnya bulatan mana yang menunjukkan pempolimeran, proses pempolimeran, kamu warnakan warna merah. Bulatan mana yang menunjukkan proses penyahpolimeran, kamu warnakan dengan warna hijau. Bulatan mana menunjukkan monomer, warnakan bulatan tu dengan warna purple. Okay, gunakan warna ya, bukan nombor. Saya nampak ada seorang tulis nombor ni. Bukan nombor ya Danish, kamu warnakan bulatan. Okay, teruskan. Okay, Danish tukar nombor tu kepada warna kan. Okay, ada 4 bulatan dekat situ. Bulatan mana yang menunjukkan istilah monomer, kamu warnakan warna purple. Bulatan mana yang menunjukkan istilah polimer, kamu color warna biru. Bulatan mana yang menunjukkan aduh, dia punya color terkeluar bulatan lah. Okey, tak apa. Bulatan mana tunjuk proses pempolimeran? Kenapa ada nombor lagi tu Danish? Tukar nombor kepada color ya, gunakan color. Okey, very good. Oh, sekejap. Terlalu jauh ni, saya besarkan sikit. Okey, guna color ya. Teruskan. I give you 3 minutes ya. Okey, Diana sudah. Diana, Ahmad Azraf, Kifayat, warnakan. Haris Haikal, warnakan. Gunakan pencil tool tu, warnakan. Ya. Gunakan pensel tool untuk warnakan istilah mana yang betul. Besarnya dia color. Very good Haziq. Dari jauh boleh nampak ya. Okey, Ain pun dah settle.
Okey. Oh, comelnya bulatan dia. Zihan, tak apa. Boleh Zihan. Teruskan ya. Okey, ini dia cuba warna sepenuhnya kat sini ya. Ilisha ni memang suka color-color ni, warna-warni. Memang menarik lah tengok slide dia selalunya. Koyum pun dah siap, bagus. Okey, siapa ni? Dia cuba color, tak apa. Aina teruskan Aina. Oh, this is very neat ya. Oh, yang pakai nombor. Sorry Danny. Alah, sorry. Saya salah baca dekat dashboard ya. Sebab dekat dashboard ni dia tak update. Okay. Sorry Danny. My bad. Okay, seterusnya sikit lagi Faiz Daniel. Kenapa Faiz Daniel padam? Dah nak siap dah? Alright. Dania, Dania dah siap dah. Alright. Oh, sangat comel dia punya bulatan ya. Dania dah siap, Aiman dah siap. Oh, Kifaya sangat comel dia, nampak macam biji mata pula ya, bola mata pula. Syazanina dah settle, Diana pun dah settle. Haris sikit lagi, kamu kalau nak senang kamu besarkan saiz mata pensel tu. Istina pun dah settle. Alright, let's take a look at the summary. Okay, good job. Almost there. Sufi, selamat datang Sufi. Almost there also. Okay. I think I need to access also lah. Okay, kita tunggu sekejap ya. Okay, seterusnya, boleh refer pada Google Meet untuk tengok jawapan kamu betul ke tak. Kalau daripada saya punya description ni pun kamu dapat kenal pasti jawapan kamu betul ke tak, kamu terus tanda pada kamu punya jawapannya, kamu bagi right pada kamu punya bulatannya, self-checking. Okay, bulatan atas sekali adalah untuk label monomer. So warna dia sepatutnya warna purple lah. Okay, bulatan yang dekat dengan arrow turun ke bawah tu, itu adalah proses pempolimeran. Okay, jadi sepatutnya warna merah. Tolong tanda right pada jawapan kamu. Okay, untuk arrow turun ke bawah. Untuk arrow turut naik ke atas, itu adalah proses penyah polimeran, dan bulatan bawah sekali ialah proses label dia adalah polimer. Very good. Okay. Good job everyone. Jangan lupa tandakan diri sendiri. Tandakan diri sendiri. Belum tanda ni. Siapa ni? Faiz tandakan. Tanda dengan pensel merah. Okey, dah nampak dah. Dania tanda diri sendiri. Atas purple, yang arrow tu arrow kiri merah, arrow kanan hijau. Okey. Bawah sekali biru. Alright. Okey. Alright, almost there. Siapa belum lagi ni? Dania tanda diri sendiri. Aiman pun boleh tanda. Aiman cuba cek balik. Atas sekali warna purple ya Aiman. Okay, atas sekali warna purple. Aiman boleh guna eraser, tool eraser. Terbalik merah tu dekat arrow turun bawah. Okay, merah tu dekat arrow turun bawah. Arrow naik ke atas tu warna hijau. Okay ya. Teruskan. Okay. Haris Haikal. Kenapa warna kamu punya tu lain ya? Kenapa ada kuning dengan oren? Alright. Haris Haikal, warna yang kita ada ialah merah, hijau, biru dengan purple.
So, okay, teruskan, betul kan ya? Okay. Okay, I give you another minute. Nanti kita pergi ke slide yang seterusnya ya. Faiz buat apa tu? Janganlah kamu dah lawa-lawa dah tu ya. Okay. Okay, Haris Haikal dah betulkan. Aiman pun dah betulkan. Okay, Aina tak tanda lagi diri sendiri. Aina kena check diri sendiri punya. Atas sekali warna purple Aina. Atas sekali tu monomer. Arrow ke bawah tu ialah pempolimeran warna merah. Arrow ke atas tu adalah penyah polimeran warna hijau. Dan bawah sekali tu Aina ialah warna apa? Biru. Aina belum check lagi tu Aina punya. Cuba check. Oh, sorry Danish. Saya baru perasan. Okay, Aina punya kena betulkan ya. Tak apa. Betulkan. Aina betulkan saja. Nanti Kang, apa kamu tak ada, kata apa ya? Kamu tak ada apa nak sebut. Bila kamu rujuk nanti kamu confuse pula. Okay, sekejap. Alright, saya screenshot juga satu untuk rujukan ya. Okey, seterusnya jom kita tengok satu lagi proses yang berkaitan dengan ini. Sekejap, dah settle dah ya. Okey, dah check. Okey, sekarang ni kita tengok pula secara spesifik proses pempolimeran tambahan ya. Proses pempolimeran tambahan. Sekejap ya. Saya hantar dulu kepada Telegram. Okey, yang ni saya tukar juga kepada draw function in case kamu nak color apa-apa ya. Okey, so pempolimeran tambahan ialah satu proses untuk menghasilkan polimer pula. Menghasilkan polimer yang menggabungkan monomer jenis yang samalah. Bila kita sebut pasal pempolimeran, ada juga dia nak kata apa ya, dia polimer tu dia ada mixing sikit, lebih kurang macam kita cakap pasal alloy tu ya, dia ada mixing sikit. Jadi kita tak cerita pempolimeran penambahan untuk monomer yang untuk polimer yang gabung-gabung different types of monomer lah. Tetapi untuk polimer yang dibina menggunakan monomer yang sama, boleh refer pada Google Meet punya screennya, saya ada buat catatan sikit kat situ. Okey, pada contoh yang diberikan ialah dia kata proses pemecahan, Allahuakbar kejap ya. Balik, saya guna pen warna merah ya. Okey, proses dia ialah kita nak pecah ikatan ganda dua. Okey, proses pemecahan ikatan ganda dua menghasilkan dua ikatan tunggal. Apa maksud dia kat situ? Maksud dia anak-anak macam ni. Cuba tengok pada rajah yang saya bulatkan warna merah ni ya. Okey. So dekat molekul etena, kalau kamu nampak dekat situ, kamu bulatkan pada slide masing-masing, kamu bulatkan dekat mana ikatan ganda dua. Okey, saya bulatkan pada saya punya slide ikatan ganda dua. Okey, ikatan ganda dua antara dua atom karbon. Okey, jadi monomer etena ini anak-anak, dia ada ikatan ganda dua. Apabila ikatan ganda dua ini kita putuskan, saya putuskan, saya buat palang atas tu. Ikatan ganda dua ini diputuskan, ikatan ini akan, pemutusan ini akan hasilkan ikatan pada sebelah kiri, ikatan tunggal pada sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey ya, saya ulang lagi sekali. Okey, proses pempolimeran tambahan ini adalah proses memotong atau memecahkan ikatan ganda dua menghasilkan dua ikatan tunggal. Okey, contohnya pada rajah ini, okey, pada molekul etena ni ada satu ikatan ganda dua.
Apabila ikatan ganda dua ini diputuskan, dipecahkan, saya buat palang kat situ, diputuskan, proses ini akan menghasilkan dua ikatan tunggal. Ada dua ikatan tunggal dekat sini ya. As you can see pada rajah. Tolong label juga pada kamu punya slide ya supaya nanti kamu dapat make sense lah. So, ikatan tunggal kiri dengan kanan ni nak buat apa? Dekat ikatan tunggal ni lah bersedia untuk bersambung dengan etena yang lain. Jadi apakah maksud N ni? N ni maksud dia ialah berapa banyak molekul etena dalam polietena. So N tu adalah nombor lah. Boleh jadi misalnya macam contohnya contoh dekat bawah ni pempolimeran bagi rantai panjang, dia punya N ialah 3. Kenapa 3? Sebab ada 1, 2, 3 monomer etena yang digunakan untuk menghasilkan polietena yang dekat bawah ni. Okey, yang ini polietena. Saya tulis kat sini ya. Polietena. Okey, so ada 3 molekul etena yang digunakan untuk menghasilkan etena dekat bawah ni lah. Tiga-tiga ni combine with each other untuk menghasilkan polietena. Macam mana dia combine tadi? Dia potong ikatan ganda dua ini, dia potong ikatan ganda dua ini, dia potong ikatan ganda dua ni. So bila dia potong, inilah yang saya sebut sebagai menghasilkan ikatan tunggal. Tadi ikatan ganda dua dah dipotong kan. So inilah ikatan tunggal yang terhasil lah. Sorry. Yang saya highlight ni ialah ikatan ganda dua yang terhasil sesama mereka. Okay. Yang saya highlight warna kuning tu, itulah ikatan tunggal yang terhasil sebab kita potong ikatan ganda dua tadi. Okey, kejap saya nak tengok kok ada soalan ni, saya survey dulu. Oh, sangat clear ya Christina punya label. Dia guna tebal punya. Haris Haikal pun ada label. Ain pun sudah label. Alright, very good. So, okey, jom kita tengok soalan. Ya, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni kamu kena type ya soalan dia. Rajah 1 menunjukkan suatu proses P dalam penghasilan bahan sintetik. Bolehkah kamu namakan proses P? Apa nama proses tu tadi? Adakah proses dia ialah pemvalkanan, penyahpolimeran atau pempolimeran? Mana satu? Kan ada dua arrow yang kita label tadi. Nama proses dia apa tadi? Pemvalkanan ke? Pempolimeran ke? Penyahpolimeran ke? Mana satu? Okey. Okey, Diana, Aina, Dania, Aiman, Ilisha, Kifayat, Polish, Haris Haikal, Taqib Zafran, Syazanina, Danish, Qayum, Christina, Sufi, Faiz Daniel, apakah nama dia? Pempolimeran ke penyahpolimeran?
Okey, so jawapan dia ialah pempolimeran. Okey, jawapan dia ialah proses P pempolimeran. Kenapa jawapan dia pempolimeran? Cuba kamu tengok. Mula-mula dia hanya ada satu molekul saja. Selepas proses P, molekul tu jadi panjang. Dari satu molekul pendek jadi satu molekul yang panjang. So proses itu adalah pempolimeran. Kalau molekul panjang, selepas proses P jadi molekul pendek, barulah penyah polimeran. So jawapan dia anak-anak, pempolimeran. Okey Haris Haikal, Takif, Kifayat, tolong update pada kamu punya slide, nanti kamu ingat ya. Faiz, Danny, Sufi, Aina, tulis kat situ. Pempolimeran. Proses P adalah pempolimeran. Lisha nanti betulkan jawapannya. Tadi internet tak stable ya. Okay, pempolimeran. Alright, no worries, no worries. Memang minggu ni adalah minggu internet tak stabil ya. I understand. Okay, pempolimeran. Okay ya. I give you another minute, another 30 second to update. Ada yang tengah tulis tu pempolimeran. Boleh rujuk pada Telegram tengok macam mana kawan-kawan eja. Okay, oh sorry dah update dia. Alright. Seterusnya anak-anak, jom kita tengok soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya lebih kurang sama macam tadi ya. Okay. Maklumat berikut menunjukkan proses pembentukan metil metrakilat daripada perspex. Apakah proses tersebut? Pempolimeran ke penyah polimeran? Namakan proses tersebut. Proses untuk tukar perspex jadi metil metrakilat. Metakrilat. Proses tu adalah pempolimeran ke penyah polimeran? Yes, very good ya. Penyah polimeran. Kenapa jawapan dia penyah polimeran? Perspex ni kan polimer. Kemudian bila kita panaskan perspex, dia membentuk metil
kilat iaitu monomer. Perspex ni molekul yang besar, rantai panjang. Bila panas membentuk banyak molekul-molekul yang kecil iaitu molekul metil metrakilat. Jadi proses ni dari besar jadi molekul kecil-kecil, nama dia penyah polimeran. Okey, penyah polimeran. So tolong update pada slide ni, siapa tu nama yang belum jawab lagi ni? Diana, Aina, Aiman, Haris Haikal, Holish, Taki, Sufi. Update ya pada kamu punya slide. Penyah polimeran. Okey, dah settle. Okey, jom kita tengok uh, perbincangan, jom kita bincangkan pasal getah pula ya. Sebab tadi alang kepala kita cerita pasal contoh polimer semula jadi ialah getah. Jadi jom kita tengok, jom kita discuss mengenai getah lah. Kenapa kita bincangkan getah? Sebab penghasilan getah dan produk getah ni adalah antara sumber pendapatan utama negara kita. Sebab kita ada keupayaan untuk buat ladang getah dan kita ada keupayaan untuk menghasilkan produk-produk dari getah. Malahan antara syarikat yang paling top sebab COVID ni, masa musim COVID ni ialah Top Glove lah. Kilang yang menghasilkan produk daripada getah. Dan Top Glove ni ada keupayaan untuk menghasilkan produk getah yang murah, kuantiti yang banyak disebabkan keupayaan negara kita untuk buat ladang-ladang dan kebun-kebun getah ni lah. Jadi dia punya bahan asas, sumber untuk buat sumber utama untuk hasilkan produk berasal getah tu adalah kos yang sangat rendah. Okey, jom kita tengok. Getah ni, getah ni susu getah asli, kita kenal juga sebagai latex. Jadi susu getah kita peroleh selepas kita toreh pokok getah. Antara sifat-sifat getah yang menyebabkan getah ni highly sought after, sangat diperlukan dalam kita punya kehidupan seharian, ialah sifat-sifat dia tidak terlap udara, merupakan penebat elektrik yang baik, tidak tahan haba, senang untuk melting lah ya, dia senang lebur. Kemudian sifat dia yang lembut dan juga kenyal, memberikan keupayaan untuk getah ni dihasilkan, digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis produk. Okey, cuba kamu tengok pada soalan berikut. Antara ciri-ciri yang ada dekat sini, apakah ciri-ciri getah asli tadi? Yang mana satu? Yang mana satu yang betul? Antara empat pilihan tu, empat ciri tu, mana satu yang betul untuk ciri-ciri getah asli?
Alright. So antara sifat kuat, tahan haba, konduktor elektrik dan juga elastik, sifat yang mana satu sifat getah? Ada lagi yang belum jawab ni. Aina, kamu rasa apa jawapan dia? Elisha, Kholish, Haris, Taki, Faiz Daniel, Syazanina, kamu rasa apa jawapan dia? Kuat ke, tahan haba ke, konduktor elektrik ke, elastik? Sifat getah. Okay. Yes. Apa? Sufi dah pilih dah ya? Alright. So sifat dia adalah elastik. Kan? Getah ikat rambut, getah yang guna untuk buat seluar. Itu semua diperbuat daripada latex atau getah asli. Konduktor elektrik itu tidak tepatlah, dia adalah penebat elektrik. Dia bukan konduktor elektrik yang baik. Dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Dia adalah, getah aslinya adalah penebat haba dan juga penebat elektrik. Okey, seterusnya jom kita tengok bagaimana apa tindak balas yang berkaitan dengan susu getah ya. Okey, jom kita tengok. Okey. Anak-anak, kita tahu getah, susu getah ni kan, mungkin kamu ada sedara mara atau pernah tengok cerita drama-drama pas yang ada apa toreh getah dekat ada scene toreh getah lah kan, ataupun menceritakan kesusahan dia menjadi anak penoreh getah lah kan, atau berkongsi macam mana nak dapat produk getah. Okey, getah ni anak-anak, okey, dia bila berada pada dalam pokok, dia akan kekal dalam bentuk cecair macam gambar dalam bulatan yang saya bagi tu ya. Bila kita tori pokok getah, getah tu akan keluar dalam bentuk liquid masuk ke dalam mangkuk yang kita sangkut pada pokok getah. Jadi dalam getah atau dalam latex, dalam susu getah tu nama lain dia latex ya. Dalam latex ada molekul-molekul getah yang berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Okey. Lapisan membran protein ni dia bercas negatif. Sebab apa dia bercas negatif? Sebab keliling dia ada cas-cas negatif. Jadi setiap satu molekul-molekul getah ni bila dia berjumpa antara satu sama lain atau berlanggar antara satu sama lain, dia akan menolak. Dia berlanggar, dia tak combine. Kenapa? Sebab cas negatif jumpa dengan cas negatif akan menyebabkan daya tolakan antara molekul-molekul getah. Okey, pada slide ni cuba kamu labelkan, kamu ambil bulatan warna hijau tu, kamu bawa kepada label atau bulatan kosong yang sesuai untuk label molekul getah. Kemudian bawa label untuk lapisan membran protein dan bawa label untuk cas negatif dan bawa label untuk tunjuk menolak antara satu sama lain tu dekat mana ya. Okey, Diana, Aina, Aiman, bawa dot tu
Haris Haikal bawa ada 4, 1, 2, 3, 4 warna dekat situ, 4 bulatan. Bulatan hijau, merah, purple dengan biru. Kamu bawa bulatan tu pergi kepada bulatan kosong yang sesuai untuk labeling ya. Tadi kamu color, sekarang kamu just bawa saja. Sebab ada banyak, ada apa? Ada sebab dia proses kan. Mungkin lagi cepat kalau kita drag sajalah ikon tu. Okey, teruskan. Okey, siapa lagi belum jawab ni? Syazanina, Sufi, Takif, Polish, Aina, Faiz Daniel. Tinggal nak bawa je. Bawa je kamu punya circle tu, pi dekat tempat dia. Okey. Bawa kamu punya circle, pi kat tempat dia ya. Okey, apa lagi belum ni? Faiz, Aina, Holish, Takif. Okay, let's take a look at our answer. Okay, saya share, please refer to Google Meet untuk tengok jawapan dia ya. Okay, statement yang pertama, di dalam latex terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai. Okay, molekul getah tu kat mana label dia? Kat sini. Okay, seterusnya yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Okey, lapisan membran protein. Dekat sini. Alright. Boleh please refer to Google Meet untuk tengok jawapan ya. Okey, kemudian seterusnya cas negatif tu kat mana? Okey, dekat bulatan yang ada label cas negatif tu dan garis putus tu menunjukkan daya tolakan antara molekul lah, molekul menolak antara satu sama lain. Okey, saya cek jawapan dulu. Tengok jawapan masing-masing. Okey, baris atas tu dari kiri biru, merah, purple, hijau dekat bawah. Danish betul, Ain betul, Dania betul. Tepat dia, hebat. Okey. Ya. Dania settle. Kifayat pun settle, bagus. Zihan settle, Haziq pun settle, hebat. Aiman pun settle. Diana pun settle, Koyum settle, Sufi pun okey, hebat. Syazanina, lagi siapa ni? Ilisha hebat, bagus. Haris Haikal, bagus. Okey, Christina almost there. Ya, Taki, Faiz dengan Holish je belum jawab lagi ya. Right. Jangan lupa jawab paper. Nanti bila nak tengok nota ni balik, kamu dah faham dah. Gambar ni sebenarnya tunjuk apa. Nanti kamu dapat nota
yang kamu nampak macam kenapa ada bulatan kosong kat sini, apa kaitan dia dan sebagainya kan. Okey, soalan seterusnya ialah mengenai tindakan, mengenai tindakan asid terhadap latex. Asidnya anak-anak, okey, bila kita sebut asid dia mengandungi ion hidrogen H+. So ion hidrogen ni sifat dia positif dan apabila ion hidrogen, bila kita tuang asid ke dalam susu getah, kita akan dapati apa yang berlaku pada peringkat molekul, ion H+ itu akan menetralkan cas negatif pada lapisan membran protein tadi. Tadi kita label dekat luar tu kan cas negatif kan. Sekarang ni bila cas positif datang, cas negatif tu dineutralkan oleh cas positif daripada asid. Jadi anak-anak, sekarang ni bila molekul protein tu berlanggar, dia sudah tidak lagi menolak antara satu sama lain. Jadi bila dia tak tolak, dia berlanggar dan menyebabkan pecahlah membran protein. Jadi bila membran protein tu pecah, polimer getah yang ada dalam membran itu akan terkeluarlah daripada molekul getah tu dan menyebabkan membentuk gumpalan pepejal. Cuba tengok gambar yang saya bagi tu, bulatan atas tu gambar masih lagi dalam keadaan liquid, dalam keadaan cecair. Gambar dekat bawah tu saya nak tunjukkan molekul getah tu sudah bergumpal. Okey, cuba anak-anak label dekat mana position setiap satu istilah tu. Dekat mana bulatan yang label ion hidrogen bercas positif, label mana yang menunjukkan permukaan membran protein, labelkan dengan warna hijau. Arrow tu untuk menunjukkan proses apa dan membran protein pecah tu pada label yang mana satu. Silakan. Okey, bawa bulatan masing-masing ya. Okey anak-anak, okey jom kita semak sama-sama jawapan kita ya. Alhamdulillah, ramai respon ni, bagus. Okey, so statement yang pertama, apabila asid ditambah ke dalam latex, ion hidrogen yang bercas positif. Okey, kat mana tu? Okey, please refer to Google Meet ya untuk check answer. Rujuk pada Google Meet untuk check jawapan. Okey, bulatan atas kiri tu warna merah.
Okey, permukaan membran protein. Menutrakan cas negatif pada permukaan membran protein. Bulatan yang besar atas tu, itu adalah warna hijau. Kemudian menyebabkan molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Itu label pada arrow ya. Arrow turun ke bawah tu, itu adalah untuk label berlanggar. Dan membran protein pecah. Okey, ada dekat bawah tu ya, membran protein pecah. So tertib dia ialah merah, hijau, purple dan biru. Okey, merah, hijau, purple dan biru. Okey ya. Saya cuba semak dulu. Please refer to Google Meet for the answer ya. Merah, hijau. Okey, Ain settle. Syazanina pun sekejap ya. Syazanina kena betulkan jawapan ya. Boleh refer pada Google Meet. Merah, hijau, purple dan biru. Sekejap ya. Saya tengah loading lagi dashboard ni. Okay, tuan betulkan jawapan Syazanina. Diana, okey betul. Kristina betul. Sekejap tengok di atas. Zihan betul. Ilisha betul. Danish Danish betul. Faiz sekejap, siapa ni? Check. Haziq. Haziq betul. Diana betul. Kristina betul. Koyum betul. Syazanina betul. Dania betul, Kifayat betul, Haris sikit lagi. Alright, Haris sikit lagi, merah, hijau, purple. Purple dulu Haris. Purple baru biru. Okay, Faiz Faiz betul, Aiman betul, Kifayat betul, Dania settle. Alright, settle. Okay, last kali anak-anak, jom kita tengok tindakan alkali terhadap latex ya. Okey, untuk alkali ni anak-anak, kita kenal sesuatu bahan tu adalah bersifat alkali sebab dia menghasilkan ion hidroksida, OH negatif. OH negatif ni sifat dia negatif lah, dia bawa cas negatif kan. Okey, jadi sebab OH minus ion alkali ni, ion hidroksida ni sifat dia negatif, membran protein pun sifat dia negatif juga, jadi tak ada apa-apa perubahan lah. Sebab kehadiran alkali itu tidak mengubah sifat membran protein, maka sifat membran protein, maka molekul getah tetap akan menolak antara satu sama lain dan seterusnya kekal dalam keadaan cecair. Jom kita label terus. Ramai dah start label ni, jom kita label terus. Apakah statement-statement kat situ? Dekat mana kita nak label ion hidroksida? Alamak ion hidroksida tak ada Saya pun tersilap label, tersilap sediakan kat sini. So kita tengok daripada atas, kiri sekali tu nak label membran protein. Kemudian nak tunjuk dekat situ pada garis putus tu molekul getah tetap menolak. Okay, molekul getah dekat label bawah dan membran protein pada molekul getah masih lagi bersifat negatif. Yang warna merah tu ion hidroksida. So cuba kamu tarik kamu punya dot warna merah tu untuk label mana-mana satu ion hidroksida yang kamu jumpa. Dia tak ada circle. Kamu label saja mana ion hidroksida yang kamu nampak. Okay, labelkan. Dot warna merah tu labelkan ion hidroksida yang ada pada gambar rajah. Cuba cari dekat gambar rajah, mana kamu nampak ion hidroksida? Okay, good. Haris sudah settle. Ramai lagi belum ni? Dania, cuba labelkan. Label, bawa kamu punya dot merah tu pada mana-mana molekul hidroksida yang kamu jumpa.
Okey. Mana satu molekul pula, sorry, ion hidroksida yang kamu jumpa ya. Mana satu, ada banyak, kamu boleh pilih mana satu kamu nak. Okey. So kedudukan dot merah tu berterabur sikit lah. Okey, dari kiri apa label biru tu dekat mana, check ya, label biru dekat mana, purple dekat mana, hijau kat mana, merah kat mana. Merah tu position dia mana-mana satu pun boleh, tak ada masalah sebab OH ion hidroksida tu ada banyak. So pilihlah mana-mana satu yang berkenan di hati. Okay. Okey anak-anak, sekarang dah pukul 11.50. Saya pun tak nak ambil masa dengan lebih panjang lagi lah. Sepatutnya saya dah summarize dah ni. Allah Akbar. Sorry. Sekejap ya. PM start pukul 12 ya. Alright. So, okey ya. Sorry. Saya terpaksa pergi ke slide yang last kali. Sorry sangat-sangat. Okey, last kali anak-anak. Kalau getah itu, susu getah tu kita biar terdedah kepada udara dan tindak balas bakteria, lama kelamaan dia akan jadi pepejal jugalah macam yang kita tengok pada gambar ni ya. Dia akan jadi pepejal sebab bakteria yang bertindak balas kepada susu getah menghasilkan asid dan asid tu akan menetralkan protein getah sampai macam kita tengok tadilah. Oh sorry, tak apa Sufi, nanti saya buka kepada student page ya. So kita tengok dekat situ orang yang toreh pokok getah, lepas tu dia lepas 2-3 hari baru dia datang balik untuk ambil susu getah. Susu getah yang dia ambil tu semua dalam bentuk ketul-ketul macam ni sebab telah terdedah kepada bakteria dan tindak balas bakteria terhadap susu tu menyebabkan susu getah tu jadi bergumpal. Bukan tahu dia ni, dia macam ketulan getah. Dia memang bentuk dia macam mangkuk getah tu lah. Okay, so anak-anak, that is all for today. Hari ini kita dah discuss mengenai polimer sintetik dan polimer semula jadi. Apakah monomer dan monomer yang membentuk polimer sintetik dan polimer semula jadi, dan seterusnya kita dah discuss mengenai getah. Jadi saya ingin mendapatkan last kali, saya ingin mendapatkan sedikit feedback ya. Are you okay? What do you think of the class for today? Are you okay or not? Salah. Not this one. Allah Akbar. Okay, bagaimana dengan kelas hari ini? Apa yang kamu suka mengenai kelas hari ini? Apa yang masih lagi susah untuk kelas hari ini ya? Okay, kalau ada soalan. Kemudian slide ni, nota ni, bolehlah. Bolehlah je dia bagi kat saya sebab tak sempat jawab Okay, tak apa. Okay, so saya akan tukarkan slide ni kepada student page. Kamu boleh kembali kepada slide nombor 1 untuk isi attendance ya. That is all for today. I really appreciate that you come to class today. Semoga Allah merahmati usaha anak-anak ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dr. Sensei. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama Kristina.